Apa lagi kata Imam An-Nawawi? Orang yang hatinya mula bersih, dia mengikut akan syariat Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang boleh mengikut syariat Rasulullah, dia mesti yakin dengan Allah. Kerana syariat yang dibawa oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah, bukan satu rekaan Sayyidina Muhammad, bukan satu perkara yang dibuat-buat oleh Sayyidina Muhammad. Jika kita sendiri tidak boleh mematuhi syariat dalam pakaian, kehidupan, segala perkara, apakah kita ini termasuk orang yang meragukan Allah? Kita sendiri tidak boleh mematuhi syariat Allah. Kita tak dapat duduk di dalam Islam itu secara keseluruhannya seperti perintah Allah. Udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam itu keseluruhannya. Sebab itu, apabila kita sentiasa berada di dalam kawasan syariat, kehidupan kita semakin tenang. Kerana orang yang bersama Rasulullah ini tenang. Orang yang mengikut Rasulullah ini tenang. Tentu orang yang mengatakan dia sayang Nabi, dia mengikut Nabi. Nabi bawa apa? Nabi bawa syariat. Syariat yang berbentuk zahir dan batin. Bukan sekadar syariat zahirnya, salatnya sahaja. Nabi suruh kita jaga hati kita daripada perasaan hasad, dengki, kibir dan sebagainya. Ini perintah dalam amalan batiniah. Bukan sekadar puasa. Kita berpuasa puluhan tahun. Walhal, kalau kita lihat puasa daripada bahasa itu imsak, menahan akan diri. Berjaya atau tidak, kita telah kekang nafsu-nafsu kita semua daripada engkar perintah Allah. Berjaya atau tidak, kita menahan nafsu-nafsu kita semua yang tidak mahu balik kepada Allah. Berjaya atau tidak, selama ini kita mendidik nafsu kita menjadi nafsu yang patuh dan akur kepada Allah. Sebab itu, Masya Allah, apa yang Allah ajar kita ini setiap hari dan setiap masa, tetapi disebabkan akal kita dan fikiran kita tidak ada ruang untuk Allah langsung. Langsung akal kita ini ditutup oleh Allah. Akal kita ini dihijab oleh Allah daripada perkara-perkara yang sepatutnya kita perolehi. Akal kita ini sepatutnya menerima perkara-perkara yang benar. Tetapi kenapa sampai sekarang kita tak boleh berubah dan kita tidak diubahkan oleh Allah? Perangai kita, sifat kita, kenapa kita tidak boleh berubah? Lalu jawapan kita kata Allah tidak menghendakinya. Kenapa Allah tidak menghendakinya? Kenapa Allah tidak memilih aku? Kenapa Allah memilih orang lain? Allah tidak pilih aku. Kenapa Allah tidak pilih aku? Pernahkah ia menjadi persoalan dalam hidup kita? Ketika kita melihat perkara tersebut, apakah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang paling baik pada sisi Allah? Ataupun kita tidak memerlukan perkara tersebut? Sebab itu, Masya Allah, tuan-tuan, hidup dalam dunia ni sekejap ya. Mungkin 60 tahun, 70 tahun. Susah dalam dunia sekejap aja. Mungkin 10 tahun, 20 tahun. Tetapi di akhirat khalidina fiha abada.
pada ketika itu kita yang merasakan bahawa hidup ini milik kita. Walhal salah. Hidup ni bukan milik kita, hidup ini milik Allah. Tetapi dalam hati kita sebenarnya kita kata hidup ini milik aku. Hari ini aku boleh hidup dan aku boleh buat apa yang aku nak buat. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita fikir balik, Allah berikan kita hidup ini, sebenarnya Allah memberikan kita peluang untuk kembali kepadanya. Jika tidak, Allah telah matikan kita jika dengan kemurkaan Allah. Allah dah panggil kita balik dalam keadaan yang sia-sia. Tetapi Allah bagi kita peluang demi peluang untuk kita balik kepada Allah. Tuan-tuan, apa yang kita gunakan peluang ini? Banyak mana yang kita gunakan peluang ini untuk balik kepada Allah? Itu yang saya katakan pada dua hari yang lepas, setiap malam. Sampai sekarang, kita masih tidak mampu untuk sujud kepada Allah pada 2/3 malam. Dengan istiqamah. Tetapi kita mampu jaga malam untuk dunia kita. Kita tidak mampu untuk sujud dengan Allah. Walaupun yang diminta, yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau raka'ataini, walaupun 2 rakaat, masih tidak mampu untuk meletakkan, menjatuhkan dahi-dahi kita ke bumi pada setiap malam pada waktu sahur. Kita rasa kita orang hebat, ilmu kita banyak, zikir kita banyak dan sebagainya, tetapi kita masih tidak mampu untuk merebahkan badan kita sujud kepada Allah pada 2/3 malam. Lemahnya kita sebenarnya. Semua ini berpunca daripada tidak yakin kita dengan Allah. Tidak yakin kita dengan akhirat. Tidak yakin kita dengan alamul barzah. Tuan-tuan, Allah hantar kepada kita satu virus ini, semua orang yakin. Semua orang takut. Semua orang jaga-jaga. Semua orang waspada. Walhal, apa yang disebut oleh Allah tentang akhirah ini telah lama dinyatakan oleh Allah. Kenapa kita tidak boleh menjaganya? Kenapa kita tidak boleh memelihara dan ada perasaan takut? Kalau virus ini orang yang batuk saja kita takut, kenapa tentang akhirat kita tidak boleh yakin seperti mana penyakit ini? Alam barzah kita tidak boleh yakin seperti mana penyakit ini. Yaumul mahsyar kita tidak boleh yakin seperti mana penyakit ini. Jawapannya ialah kerana keyakinan kita dengan Allah ini ada keraguannya.